Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Karen CMY. PRN17 Sabah semakin hampir dan kita dapat melihat bagaimana parti-parti politik di Sabah mula mengatur strategi masing-masing. Hari ini kita akan kupas satu perkembangan yang menarik, yaitu PBS dan Star Sabah bertekad untuk mempertahankan 13 kerusi yang mereka menangi pada PRN lalu dan mahu menambah lagi kerusi dalam rundingan bersama Gabungan Rakyat Sabah GRS. Tapi bukan itu saja. Ada banyak lagi isu yang berlegar di sebalik strategi ini, termasuklah tuntutan kerusi tradisi, potensi perpecahan dalaman, dan saingan dari parti lain seperti KDM. Adakah ini langkah strategik atau sekadar perebutan kuasa? Jom kita bincangkan pada video kali ini. Baiklah, mari kita lihat dulu fakta utama. Ketua Penerangan PBS Datuk Johnston Bangkwai menegaskan bahwa 7 kerusi PBS dan 6 kerusi Star adalah mandat rakyat dan mesti dipertahankan. Mereka juga sedang berunding untuk mendapatkan lebih banyak kerusi dalam PRN17. MOU antara PBS dan Star yang ditandatangani pada April 2024 bertujuan untuk mengelakkan pertembungan sesama sendiri, sesuatu yang pernah berlaku dalam PRN16 yang lalu. Ini dilihat sebagai langkah bijak untuk mengukuhkan GRS, tetapi sejauh manakah keberkesanannya? Jika melihat sejarah politik Sabah, gabungan seperti ini sering diuji dengan isu tuntutan kerusi, persaingan dalaman, dan juga ketidaksefahaman dalam pembahagian kuasa. Satu isu panas yang timbul ialah tuntutan PBS terhadap kerusi Dun Bandau yang dikatakan sebagai kerusi tradisi mereka sejak tahun 1985. PBS bagian Bandau mahu kerusi ini dikembalikan selepas dipinjamkan kepada Bersatu dalam PRN16. Ini menimbulkan persoalan. Adakah wajar bagi sesebuah parti menuntut semula kerusi yang pernah diserahkan kepada sekutu politik mereka? Adakah ini akan mencetuskan ketegangan dalam GRS? Kita tahu bahwa dalam politik, kerusi tradisi sering dijadikan alasan untuk mempertahankan pengaruh, tetapi bagaimana pula dengan kehendak pengundi? Jika pengundi mahukan perubahan, adakah PBS bersedia untuk menerima hakikat itu? Kemudian ada satu lagi isu yang agak menarik. KDM, parti yang semakin berpengaruh, dijangka akan menjadi saingan terbesar kepada PBS di kawasan Tandek dan Matunggong. Ini bukan sekadar teori, tetapi berdasarkan analisis politik yang menunjukkan peningkatan sokongan kepada KDM di kawasan tersebut. Jadi, apakah strategi PBS untuk menangani perkara ini? Adakah mereka cukup yakin bahwa pengundi masih bersama mereka, atau mungkinkah kita akan melihat pertandingan sengit yang boleh menyebabkan perpecahan undi? Jika undi terpecah, ini boleh membuka ruang kepada parti pembangkang lain untuk mencuri peluang. Coba kita pikirkan satu perkara. PBS dan Star mahu menambah kerusi, tetapi di mana mereka akan mendapatkannya? GRS bukan hanya terdiri daripada PBS dan Star, tetapi juga parti-parti lain yang turut mahu lebih banyak kerusi. Jadi bagaimanakah rundingan ini akan berjalan? Adakah semua pihak akan mendapat bagian yang mereka mahukan, atau akan ada yang berasa tidak puas hati? Ini bukan kali pertama kita melihat ketegangan dalam agihan kerusi. Kalau kita imbas kembali pada PRN16 yang lalu, ada banyak isu berbangkit mengenai pembagian kerusi, dan akhirnya beberapa parti bertembung sesama sendiri. Kalau perkara yang sama berlaku lagi dalam PRN17, ini boleh menjadi kelemahan besar kepada GRS dan memberikan kelebihan kepada pihak lawan. Seterusnya, mari kita bercakap pula tentang MOU antara PBS dan Parti Star Sabah.
Di atas kertas, MOU ini nampak seperti penyelesaian terbaik untuk mengelakkan pertembungan calon dan memastikan kesepaduan dalam GRS. Tetapi realitinya, kita tahu bahwa MOU seperti ini pernah dibuat sebelum ini dan akhirnya tetap ada parti yang melanggar perjanjian. Jadi sejauh mana kita boleh yakin bahwa MOU ini benar-benar akan dipatuhi? Dalam politik Sabah, perjanjian sebegini sering diuji dengan faktor seperti ketidakpuasan hati terhadap agihan kerusi dan strategi parti yang berubah mengikut keadaan semasa. Kalau tiba-tiba ada parti yang merasa mereka tidak mendapat keadilan dalam perundingan tertentu, apa yang bakal berlaku? Persoalan lain yang kita perlu tanya, adakah langkah mempertahankan dan menambah kerusi ini benar-benar berlandaskan kepentingan rakyat atau lebih kepada agenda politik parti? Kita sering mendengar pemimpin parti mengatakan bahwa mereka mempertahankan mandat rakyat. Tetapi adakah rakyat benar-benar diberikan pilihan yang terbaik? Jika parti lebih fokus kepada mempertahankan kuasa daripada mendengar suara rakyat, akhirnya siapa yang akan rugi? Ini adalah persoalan yang perlu kita pikirkan sebelum PRN17. Jadi kemanakah hala tuju politik Sabah selepas ini? Adakah PBS dan Star Sabah akan berjaya dalam strategi mereka, atau adakah mereka akan berdepan dengan cabaran yang lebih besar dalam dan luar GRS? Satu perkara yang pasti, PRN17 akan menjadi medan pertempuran politik yang sengit, dan segala keputusan yang dibuat sekarang akan memberi kesan besar kepada masa depan Sabah. Itu dia analisis kita tentang strategi PBS dan Star dalam PRN17 ini. Apakah pendapat Anda? Adakah tuntutan PBS untuk mendapatkan kembali kerusi tradisi mereka itu wajar? Adakah MOU antara PBS dan Star Sabah akan berjaya atau sekadar kertas kosong? Dan yang paling penting, adakah strategi mereka ini benar-benar untuk rakyat atau sekadar memastikan mereka terus berkuasa? Kongsikan pendapat Anda dan pandangan Anda, ulaskan pandangan Anda dan pendapat Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada Current Sphere MY channel ini untuk analisis politik Sabah yang lebih mendalam. Sampai jumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih semua karena terus bersama-sama kami. Jumpa lagi di video yang akan datang.